الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kita menyambung bacaan kita dalam kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah 'ala al-'abid karangan Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi pada bab membicarakan bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Bab di antara makna beriman dengan Allah ialah sabar dengan takdir atau ketetapan Allah Azza wa Jalla. Itulah bab yang ke-35. Kita telah membincangkan pada kelas yang lalu berkenaan dengan dalil yang pertama, itulah firman Allah Ta'ala, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, yang dibawa oleh musannif, itulah ayat Al-Quran daripada surah At-Taghabun ayat ke-11, dan juga tafsiran yang beliau nukilkan daripada Al-Qamah rahimahullahu ta'ala, warrajulu tusibuhu al-musibatu faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Dia adalah orang yang ditimpai satu musibah daripada Allah, kemudian dia mengetahui bahawa apa yang mengenainya itu adalah daripada takdir Allah, lalu dia redha dan dia menyerah diri kepada keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Itu adalah makna ayat ini. So itu wajah dalalahnya dengan bab ini jelas, bahawa beriman dikendaki dengan wa man yu'min billah ialah as-sabru ala aqdarillah, bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang kedua dibawa oleh musannif rahimahullah, itulah hadis wa fi sahih Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ithnatani fi an-nas huma bihim kufr الطعن في النسب والنياحة على الميت. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua perkara dalam kalangan manusia ini dengannya mereka kufur, iaitulah mencela nasab keturunan dan meratap kematian. Itulah kita masuk sebahagian dengannya. Kita dah bincang sedikit pada kelas yang lalu, tapi kita akan sambung lagi perbincangan pada hadis ini berkenaan dengan al-ta'nu fil nasabi, hadis ini kita dah sebutkan juga dalam sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua perkara yang ada pada manusia, yang kedua-duanya ini pada mereka, pada manusia itu, pada golongan orang Islam adalah kufur. Dan kita dah nyatakan bahawa kufur di sini ialah kufurun asghar, kufur kecil. Kerana kaedahnya bila kalimah kufur itu datang dalam bentuk dinisbahkan kepada perbuatan dan dia datang dalam bentuk nakirah bukannya ma'rifah, maka ia membawa makna kufur asghar, kufur kecil. So di sini kufur datang dalam bentuk nakirah dan Nabi kata huma ithnatani fin nasi huma bihim. Huma bihim, maksudnya benda itu dengan manusia, kedua-dua perkara ini dengan mereka ataupun pada mereka adalah satu kekufuran, kufrun. So makna di sini dia adalah kufur asghar, tapi kita kata dia boleh jadi kufur akbar. Setiap kufur asghar boleh menjadi kufur akbar apabila seseorang itu melalui i'tiqadnya, apa yang dia i'tiqad sebenarnya. Kalau dia sampai ke tahap tidak redha langsung dengan takdir, mencela Allah Ta'ala, na'udzubillah min zalik, maka tentulah itu adalah kufrun akbar. Mencela kita kata mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia tidak lagi beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi rasa khusyuk, khudu', cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu boleh menjadikan pelakunya sebagai kafir, kufur akbar. Baik.
dua perkara ini yang Nabi sebutkan ialah mencela pada nasab. Kita dah bincangkan berkenaan dengan mencela nasab, bagaimana konteksnya mencela nasab ini, mencela nasab keturunan orang, mencela nasab keturunan, termasuklah mencela nasab keturunan sendiri dengan makna dia tak boleh terima hakikat dia lahir dalam keluarga tertentu atau dia datang daripada keturunan tertentu, masalahnya kita kata. So maknanya bila dia tak redha dan dia rasa marah kepada Allah Ta'ala dengan kejadian tersebut, maka itu sebenarnya dia telah mencela nasab. Kerana nasab ini benda yang bukan kita boleh pilih, dia adalah ketentuan Allah semata-mata. An-niyahah 'ala al-mayyit, yang keduanya adalah meratapi kematian. Yakni bila berlaku musibah kematian, maka ada orang yang tidak boleh menerima takdir Allah Ta'ala akan kematian tersebut, maka dia orang panggil apa, memarahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengatakan Tuhan, kenapa Tuhan buat kepada dia begini. Ini banyak sikap begini disebarkan dalam filem-filem, dalam cerita-cerita. Bila berlaku satu musibah pada dia tak boleh terima dengan sekadar hukuman dunia, dia nak cari untuk balas dendam, cari orang tu bunuh balik dan sebagainya. Kita kata itu adalah tanda bahawa dia tidak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meratapi musibah. Jadi bila orang mati, sebab itulah kita dilarang. Antara beberapa perkara yang dilarang kita lakukan terhadap jenazah bila berlakunya kematian ialah kita dilarang daripada berkumpul di rumah si mati, mengerumuni keluarga si mati. Maksudnya keluarga si mati itu duduk setempat. Dilarang. Orang yang family orang yang mati itu dia duduk setempat lama-lama, sebab itu akan membawa kepada kesedihan yang berlebihan. Bawa kesedihan yang berlebihan. Itu disuruh mereka itu tafarruqu, berpecah belah. Duduk buat kerja, jangan tak buat kerja. Pilih duduk lepak sembang orang ni, sembang orang tu. Kan supaya dia tidak jadi orang kata apa, sedih berlebihan, kemudian dia mula cakap yang bukan-bukan, mula mencela kenapa dia ni mati dulu, aku tak mati dulu dan sebagainya. Itu adalah perkara yang sangat dilarang dalam syariat Islam, dalam syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana kita tidak redha ataupun tidak menerima ketentuan Allah Tabaraka Wa Ta'ala. Hidup dan mati kita adalah mutlak takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So itu adalah dalil kedua, dan wajah dalalahnya juga jelas dari segi hubungan hadis dengan bab. Jadi dan kedua-dua at-ta'nu fi an-nasab wan niyahatu 'ala al-mayyit, kedua-dua perkara ini termasuk di bawah kategori yang lebih besar, apa dia? Tidak sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita dah sebut dalil yang pertama dibawa oleh musannif menunjukkan bahawa bersabar dengan takdir Allah termasuk iman. Dan dalil yang kedua adalah dalil kebalikan, itulah tidak bersabar dengan ketentuan Allah termasuk kekufuran. So dari segi kedua-dua arah ini menegaskan lagi, menunjukkan lagi bahawasanya beriman, bersabar dengan takdir adalah iman dan wajib dan termasuk dalam tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalil yang ketiga, walahuma, dan bagi kedua mereka. Siapa kedua mereka? Yakni Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim. Ani bin Mas'udin marfu'an, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an secara marfu'. Riwayat ini secara marfu', yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man daraba al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukanlah daripada kalangan kami. Ini di antara hadis yang datang padanya laisa minna, bukan daripada kalangan kami, menunjukkan perbuatan tersebut adalah kufrun asghar, kufur kecil. Kerana Nabi mengeluarkan pelakunya daripada kalangan orang Islam, walaupun hadis tidaklah menunjukkan bahawa dia keluar menjadi kafir yang asli, kafir akbar murtad, naudzubillah min zalik. Tetapi
menunjukkan bahawa kita kata dia adalah kufrun asghar, kufur kecil. Maksudnya tidak termasuk daripada kalangan kami yang sempurna keislamannya, tidak termasuk dalam kalangan kami yang betul-betul melazimi ajaran Allah Subhanahu wa taala. So maksud ada ini menafikan kesempurnaan. Dan tentulah macam kita kata tadi, perbuatan ini, perbuatan what we call as meratap kematian ini, ataupun tidak sabar dengan kehendak Allah ini, boleh membawa kepada kufur akbar macam kita dah sebut. So dengan tindak tanduknya yang tertentu, dengan cara dia berlebihan dalam menzahirkan kemurkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak redha, marah, mungkin menyebabkan dia sampai ke tahap mencaci, mencela agama, mencela Allah, mencela Rasul, mencela ajaran Islam. Na'udzubillah min zalik. Maka itu mungkin menyebabkan dia ke dalam kekufuran yang besar dan mengeluarkan dia daripada Islam. Dalam hadis ini Nabi kata, bukan daripada kalangan kami orang man darabal khudud, yang menampar-nampar pipi, wa syaqqal juyub, dan mencarikan baju, mencarikan leher baju, lubang baju, wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan memekik, melolong dengan pekikan dan lolongan orang jahiliyah, yakni perbuatan meratap kematian. So ini yang biasa dilakukan. Dan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, innal mayyita la yu'adzabu bi buka'i ahli, sesungguhnya mayat itu diazab dengan tangisan keluarganya. Maksud hadis ini kata para ulama, iaitulah orang yang mewasiatkan, telah menjadi adat jahiliyah zaman dulu, bila dia nak mati, dia wasiat, dia pesan kepada keluarga dia, kalau aku mati jangan lupa meratap mayat aku. Na'udzubillah min zalik. Maka ini termasuk menyebabkan dia akan diazab. Orang yang wasiat untuk dibuat benda ini, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal mayyita la yu'adzabu bi buka'i ahlihi alaihi, yani bila dia mewasiatkan supaya keluarga dia meratap kematian dia, dan keluarga dia buat perkara tersebut, na'udzubillah min zalik, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia pesan tersebut. Dan sebab itulah haram kita memberi makan kepada orang yang melakukan niyahah. Ini tidak boleh mengambil upah untuk meratap kematian, dan haram membayar upah tersebut, dan haram menjamu dan membantu dia dengan apa cara sekalipun. Kata tu penat dah tu duk memekik, melolong pada pagi tadi laki dia mati, mailah kita bagi dia makan, bagi dia minum air. Jangan. Kan? Pasal apa? Kalau dia tengok, kalau kita bagi dia minum air, lepas dia minum dia sambung lagi, tak boleh, jangan bagi. Biar dia mati kering tekak. Kan? Biar dia kering tekak, tak ada cakap, lepas tu dia berhenti daripada pekikan lolongan dia itu. Kan? Jadi dilarang kita membantu dia dengan apa cara sekalipun. Dan ini termasuk di antara dalil menunjukkan bahawa tidak bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah haram dan menafikan kesempurnaan iman, sebab dalilnya Nabi kata laisa minna, bukan daripada kalangan kami, bukan daripada umat kami, bukan daripada pengikut kami, bukan daripada orang yang benar-benar melazimi sunnah kami. Itu maksud laisa minna. Menunjukkan benda ini adalah haram. So itu dalil yang dalil ketiga. Dalil yang keempat daripada Anas ibn Malik radhiyallahu an, bahawa anna Rasulullah wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mengkehendaki, idza aradallahu
bi'abdihi al-khaira, apabila Allah mengkehendaki kebaikan buat seseorang hambanya, ajjalallahu lahul uqubata fid dunya, Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Dan apabila dia mengkehendaki keburukan bagi seseorang hambanya, maka dia menahan azabnya tersebut daripada hambanya disebabkan dosanya, sehinggalah nanti ia akan dibalas pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan sanadnya adalah hasan. Sanadnya adalah hasan, ini hadis hasan. Hadis ini didatangkan oleh musannif rahimahullah untuk penghujung bab ini adalah sebagai orang kata tasliyah. Itulah nak pujuk kepada orang yang kena musibah, nak bagi tahu kenapa kita kena sabar kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kena sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita kena kita kena tidak boleh kita menunjukkan rasa marah kepada apa benda buruk yang menimpa kita di dunia ini, kerana hakikatnya itu adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Dan kita di sebalik kejadian buruk itu yang berlaku kepada kita orang mukmin, dia adalah perkara baik, kerana itu menjadi kafarah, penghapus kepada dosa kita, dan menyebabkan di akhirat nanti kita tidak lagi diazab atas dosa yang telah ditimpakan Allah Ta'ala musibah pada kita di dunia ini. Sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi kata, ajaban li amril mu'min, ajaib bagi keadaan seorang mukmin itu sangat mengagumkan, kata Nabi SAW. In asabahu khairun fashakar fakana khairan lah, wa in asabahu syarrun fasabar fakana khairan lah, walaysa dhalika illa limu'min. Kalau dia dapat benda baik, dia bersyukur, maka benda itu jadi nikmat, kurnia bagi dia. Allah Ta'ala bagi ganjaran syukur pada dia. Kalau kena pada dia musibah, benda buruk, dia sabar juga, Allah Ta'ala jadikan itu sebagai satu kurniaan, diberi ganjaran atas sabar. Dan ini perkara hanyalah berlaku bagi orang mukmin, kata Nabi SAW. So, dalam hadis ini jelas, apabila kita menerima satu musibah, macam kita dah sebutkan dulu di awal kelas, bahawa hakikatnya semua itu adalah kerana berpunca daripada dosa kita. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Itu jelas. Punca segala yang buruk menimpa kita ini adalah kerana dosa-dosa kita. Setengah orang hari ini dia pun tak mau. Dia pun kata, tak bolehlah kita kata musibah ni sebab dosa. Ada musibah memang sebab dosa lah. Kalau tak berdosa, tak ada musibah lah. Tapi dia adalah, tapi dari segi sebab itu bukanlah kerana azab, tapi sebagai kafarah, sebagai penebus dosa bagi orang mukmin lah. Bagi orang kafir, ya lah. Bagi orang kafir, dia ada azab di dunia, dia azab di akhirat. Nas'alullah al-afiyah. Macam kita kata, satu wabak yang berlaku ini, kita kata dia adalah azab bagi orang kafir, dan dia adalah rahmat bagi orang mukmin, kafarah bagi dosa-dosa mereka. So, satu hukuman yang Allah Ta'ala turunkan itu dia berbeza kondisinya bagi lain-lain jenis golongan. Orang mukmin, maka dia ada kafarah dosanya. Orang mukmin yang sabar dapat pahala. Orang kafir, dia adalah sebagai balasan kepada kekufurannya, balasan kepada maksiatnya. Kan? Kita gembira bila benda itu menimpa orang kafir, kita gembira. Fa kaifa asa ala al-qaumil kafirin. Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Saleh, bagaimana aku boleh rasa sedih dengan azab yang menimpa orang kafir. Tak mungkin. Orang mukmin tidak rasa sedih. Orang mukmin gembira dan juga sabar atas takdir yang menimpa mereka. Walaupun benda yang sama. Orang kafir kena COVID-19, orang Islam kena COVID-19. Tapi kita gembira orang kafir itu negara mereka lebih teruk, lebih dahsyat. Kan? Apa beza kufur ingkar dan kufur dosa? Apa maksud soalan? Setiap bila kita sebut ada kufur ingkar, kufur dosa,
tak apa, setiap kita teruskan dulu perbincangan. Itulah apa nama kita kata musibah ini yang menimpa kita. Apabila menimpa satu musibah, maka kita kena faham orang mukmin Allah Ta'ala jadikan dia sebagai satu penebus dosa, kafarah. Orang kafir, maka dia adalah azab baginya atas dosa-dosanya. Beza kufur ingkar kufur dosa. Apa yang maksud di sini? Mungkin dia nak maksudkan, kita cerita tadi pasal kufur asghar dan kufur akbar. Kufur ada dua, kufur akbar dan kufur asghar. Macam kita dah bincangkan sebelum-sebelum ni. Sama juga dengan syirik akbar dengan syirik asghar. Sama lah. Maksudnya, kufur akbar equal to syirik akbar. Kufur asghar equal to syirik asghar. Macam itulah kaedah dia. Baik. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي. Dalam dalil yang seterusnya, dalil kelima, itulah sabda Nabi SAW, sesungguhnya kedahsyatan, kehebatan sesuatu anugerah balasan itu, ganjaran daripada Allah itu, keagungan satu ganjaran Allah itu bersamaan dengan keagungan ujian. Dalam hadis Nabi kata, kurniaan yang besar yang Allah Ta'ala nak bagi kepada seorang hambanya yang mukmin itu disertai, diiringi dengan musibah yang juga sama besar. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala bila dia mencintai sesuatu kaum, orang mukmin, maka dia uji mereka dengan musibah. Maka barang siapa yang redha, maka dia mendapat redha Allah. Dan barang siapa yang upset, yang murka, yang tak suka dengan keadaan tersebut, maka baginya juga kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah, dan sanadnya adalah hasan. Hadis hasan dan dihukum hasan oleh Imam At-Tirmizi. Wajah dalalahnya pada bab ini ialah dari segi sabda Nabi SAW, "Faman radiya falahu ridha." Siapa redha dengan musibah, maka baginya redha Allah, dan siapa yang murka, baginya murka Allah. So, menunjukkan bahawa wajib bersabar. Wajib bersabar dengan musibah yang menimpa. Walaupun dalam hadis sebut redha. Kerana hadis di sini menyebut maqam yang lebih sempurna. Macam kita dah sebut sebelum ini, yang wajib pada musibah ialah sabar, dan redha itu ialah tambahan. Tetapi kenapa dalam hadis sebab hadis nak cerita maqam keadaan yang paling sempurna bagi orang mukmin itu ialah bukan sekadar sabar, tetapi redha. Tetapi siapa pun yang redha, maka dia sabar. Tapi bukan semua orang yang sabar redha. Dia kaedah dia macam itu. Semua sabar, semua redha itu sabar, tapi bukan semua sabar itu redha. Yang wajib ialah sabar. Yang lebih sempurna, yang lebih digalakkan untuk kita ialah redha, menerima dengan hati yang terbuka. Dan ini telah kita sebutkan pada awal bab ini dulu. Kita telah bincangkan apa definisi kedua-duanya, apakah beza redha dengan sabar. Maka tidak perlulah kita ulang lagi di penghujung bab ini. Penutupnya, qala al-musannif rahimahullah fi masail, ada beberapa masalah. Al-ula tafsir ayat at-taghabun, yang pertama tafsir ayat taghabun yang sebelah, iaitu dalil yang pertama ayat sebelah surah taghabun. Al-thaniyah anna hadha min al-iman billah, yang kedua bahawasanya sabar dengan ketentuan Allah itu termasuk iman kepada Allah, sebab Allah guna kalimah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Al-thalithah at-ta'nu fi an-nasab, mencela nasab, hukumnya ialah kufrun asghar, kufur kecil. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Yang keempat, amat beratlah azab yang diancam kepada orang yang menampar pipi, mengoyak baju dan memekik, melolong dengan pekikan dan lolongan jahiliyah ketika menerima satu musibah. Sebab Nabi kata laisa minna, bukan daripada kalangan kami, menunjukkan dia adalah perbuatan yang sangat-sangat besar dosanya.
Al-khamisah, yang kelima, alamatu iradatillahi bi'abdihi al-khair. Tanda Allah itu hendak kebaikan bagi seorang hamba. Apa dia? Dia dapat musibah di dunia ini. Yang mana dengan musibah yang dia telah dapat di dunia ini dan dia sabar, Allah jadikan itu sebagai penghapus dosanya, kafarah dosanya. As-sadisah, alamatu iradatillahi bi'abdihi syarr. Alamat tanda Allah Ta'ala hendakkan keburukan bagi seorang hamba itu, yakni azab di akhirat nanti, ialah dia tahan segala dosa yang kawan tu buat tidak dibalas di dunia ini. Maka Tuhan simpan di akhirat nanti, maka diberilah segala macam dosa dan azab, macam-macam azab. Dan na'udzubillah min dzalik. As-sabi'atu alamatu, tapi tentulah yang ni konteksnya adalah untuk orang beriman, ya. Untuk orang beriman. Orang beriman. Adapun orang kafir, apa saja yang dia kena di dunia, di akhirat, semuanya adalah azab bagi dia. Nasallallahu al-afiyah. As-sabi'ah alamatu hubbillahi li'abdihi. Yang ketujuh, alamat cintanya Allah kepada seorang hambanya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah uji mereka dengan ujian. Tetapi ujian itu akan berakhir dengan kemenangan buat mereka. Akhirnya mereka sabar dengan ujian Allah, maka Allah angkat derajat dan kedudukan mereka. As-thaminah tahrimus sukht. Pengharaman yang ke-8, haramnya kita rasa upset, kita rasa tak selesa, kita rasa marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini marah kepada Allah itu sendiri. Bukannya marah kepada kejadian buruk yang berlaku. Itu kita kata tadi, kita memang akan upset dengan bila kita tiba-tiba kereta kita rosak tengah jalan. Mestilah kita rasa perasaan tak selesa, perasaan tak senang, perasaan geram, itu mesti ada. Tapi itu bukan yang dilarang. Yang dilarang ialah kita tak menahan, kita tak kontrol perasaan itu sehingga kita mencela Allah, sehingga kita ada su'udzan dengan Allah Ta'ala dalam hati kita. Kita cakap benda-benda yang bukan-bukan, kita mencarut, kita maki orang, kita letakkan kesalahan itu pada orang yang tak salah, tiba-tiba kita pergi cari nak marah orang tak tentu pasal, kan? Itu tak betul lah, kan? Itu kita tak boleh sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi keadaan yang lebih sempurna, keadaan yang lebih menunjukkan kesempurnaan iman ialah kita redha. Kita tenang sahaja. Kita tahu daripada awal lagi, kita sedar, kita sentiasa dalam keadaan realize bahawa semua yang berlaku ini daripada Allah Subhanahu wa taala. At-tasi'ah thawabur ridha bil bala. Yang ke-9, ganjaran redha dengan bala bencana. Redha dengan bala bencana ini lebih tinggi daripada sabar, macam kita dah sebutkan, lebih tinggi daripada sabar. Baik, ada soalan lagi? Ada soalan? Sebelum kita nak masuk kepada bab yang seterusnya. Soalan yang tadi kita dah jawab, ya. Beza kufur itu adalah kita kata kufur asghar dengan kufur akbar. Seperti juga syirik akbar dengan syirik asghar. So, kufur akbar sama macam syirik akbar. Kufur asghar sama macam syirik asghar. So itu adalah beza dia. So harapnya soalan kufur ingkar, kufur dosa telah terjawab. Mungkin itu maksud soalan dia, anda faham macam itulah. Maksud yang dia nak tanya tu ialah beza kufur akbar dengan kufur asghar. So beza kufur akbar sama macam syirik akbar, syirik asghar, macam yang telah kita bincangkan berulang-ulang kali dalam kelas ini. Baik. Seterusnya kita pergi kepada bab yang sangat penting. Musannif rahimahullah ta'ala seterusnya membawa satu bab ataupun fasa ataupun tema baru bagi kitabnya ini. Itulah bab perkara-perkara syirik yang seterusnya. Itulah kata beliau rahimahullah, bab ke-36, babu ma jaa fir riya'. Bab pada menyatakan apa yang datang berkenaan dengan riya'. Bab pada menyatakan apa yang datang berkenaan dengan riya'. Baik, kenapa musannif rahimahullah tidak sebut di sini hukum riya' itu syirik atau tidak? Kerana nak memberikan satu
keterujaan kepada pembaca dan kepada penuntut ilmu. Oh, riak. So apa cerita pasal riak ni? Apa hukum dia? Syirik kah, tak syirik kah? Syirik akbar kah, syirik asghar kah? Macam mana keadaan riak ini? Apa itu riak? Maka kita kata di sini Musannif rahimahullah tidak menyebutkan hukum riak, walaupun riak hukumnya jelas. Hukumnya haram dan ia adalah syirik. Tidak ada syak lagi. Sama ada syirik akbar maupun syirik asghar. Rokok dikatakan haram, tapi dia soalan sebelum kita jawab soalan. Tapi dia hisap juga, ini kufur ingkar atau keluar Islam. Ini adalah dosa. Ini adalah dosa dan bukan kufur. Menghisap rokok bukan kufur. Tidak kufur akbar dan tidak kufur asghar. Dia adalah maksiat, satu dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi mana dia beriktikad rokok itu adalah haram dan dia hisap, maka kita kata dia adalah mukmin. Biimanihi, mukmin dengan imannya, fasiqun bikabirati, fasik dengan dosanya. Sebab dia berterusan di atas dosa kecil. Walaupun hisap rokok ni adalah dosa kecil. So sekali dua dia hisap rokok ataupun secara sembunyi-sembunyi, itu tidak menjadikan dia fasik, tapi kita kata dari sudut kalau dia orang yang musir berterusan menghisap rokok, buat benda tu di khalayak ramai tanpa segan silu, maka itu telah menukar dosa yang kecil tadi menjadi dosa besar. Nas'alullah al-afiyah. Tapi kalau dia beriktikad rokok tidak haram, dia hisap, kita kata ini juga dosa. Kita tak boleh kata dia kafir sebab rokok bukanlah hukum yang sabit secara nas yang sarih, tetapi dia adalah istinbat daripada para ulama. Ada percanggahan pendapat antara kedudukannya sebagai haram ataupun makruh. So di situ maka tidak boleh kita kata orang yang kata rokok tidak haram dengan makna makruh itu adalah kafir, kerana ada pendapat daripada para ulama. Tapi tentulah orang yang mengatakan rokok itu makruh, tapi kalau dah dia hisap berterusan di khalayak ramai dalam keadaan tidak ada segan silu melakukan perkara tersebut, akan menukar hukum daripada makruh menjadi haram. Ala kulli hal, itu yang kita sebutkan tadi, begitulah hukumnya berkenaan dengan rokok ini. So kita kata hisap rokok dosa. Yang rajihnya, yang tepatnya, bahkan kalau kita nak ambil pendapat yang kata makruh pun, hakikatnya orang yang hisap rokok zaman kita ni tak ada yang makruh semuanya. Majoritinya ialah dalam bentuk yang haram. Even atas pendapat ulama yang kata makruh pun, dia tidak akan kekal makruh lagi kalau dah begitu caranya. Cara hisap tu dengan cara megah, dengan cara menunjuk-nunjuk kepada orang, dengan cara promosi lagi dan rasa bangga lagi hisap rokok dia ada khalayak ramai, maka kita kata itu bukan lagi makruh. Itu makruh yang al-istihanah, meremeh-remehkan benda makruh adalah haram, adalah dosa. Kita kena faham, maksudnya alah benda ni makruh saja, hukum itu, perbuatan itu dosa. Meremeh-remehkan benda makruh adalah dosa, kerana makruh adalah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ia dilarang. So kita sebagai orang mukmin, apa yang Tuhan larang kita kena take serious as larangan, as restriction. Bukannya kita macam tak apalah, tak boleh macam tu. Tapi cuma kalau kita terbuat juga perkara makruh kerana hawa nafsu, maka dia tidaklah berdosa, tetapi kita mendapat kebencian Allah Ta'ala. Nas'alullah al-afiyah. Kita heran orang yang hisap rokok alasan rokok ni makruh. Sahabat kata, awak hang memang nak Tuhan benci hang ke apa? Kan hang faham tak apa makna makruh? Makruh dibenci oleh siapa? Oleh Allah. Makruhun indallah, dibenci oleh Allah. Allah benci. Walaupun kebencian Allah itu tidak mencapai ke tahap murka. Dari segi Allah tidak azab engkau, tapi dia benci engkau. Adakah kau nak Tuhan benci? Tak, itu lagi isu. Orang yang selalu berdalih dari rokok, dia kata makruh, dia tak haram. Dia kata, makruh pun dilarang, tak boleh. Dan kau tak boleh, bila kau kata benda ni makruh, lepas tu kau usyu hisap rokok depan orang. Tak boleh lah. Kalau dah makruh,
buatlah cara makruh. Pergilah sembunyi-sembunyi isap rokok dalam bilik seorang-seorang. Kan, lepas tu taubatlah, istighfarlah. Dan azamlah untuk tidak ulang lagi benda tersebut. Barulah benda tu jadi makruh. Adapun kau cakap benda ni makruh, lepas tu dengan bangganya isap rokok depan orang, ini bukan makruh. Ini kau berbangga dengan benda makruh. Engkau merendah-rendahkan hukum makruh. Dan merendah-rendahkan hukum makruh, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kan? Ala kulli hal, balik pada soalan ditanya ni ialah macam kita sebut tadi, benda ni adalah dosa. Macam kita dah sebut sebelum ini, dosa yang dipanggil kufur ialah apa yang dipanggil kufur oleh syarak sahaja. Ya? Sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Dosa besar lebih-lebih lagi lah. Itu perlukan dalil yang jelas daripada syarak untuk kita menghukum sesuatu itu sebagai dosa besar. Demikian juga dosa kufur asghar. Kufur asghar pun kita tak boleh menamakan sesuatu perbuatan itu sebagai kufur asghar atau syirik asghar kecuali dengan nas. Kecuali nas yang menamakan perbuatan tersebut sebagai kufur atau syirik. Barulah kita boleh kata dia kufur asghar atau syirik asghar. Baik. Bab seterusnya dibawa oleh Musannif rahimahullah, bab ke-36 ialah berkenaan dengan riya. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد. Bagi bab ini Musannif rahimahullah telah membawakan kepada kita 3 dalil. Satu daripada ayat Al-Quran dan dua lagi daripada hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini nak menceritakan tentang riya. Apa makna riya? Kalimah riya asalnya diambil daripada ar-ru'yah al-basariyah, pandangan mata. Dan makna riya, ar-riya ialah masdar bagi yurai. Dia menunjuk. Menunjuk. Maksud riya ini ialah melakukan sesuatu amalan soleh. Maksud riya itu ialah melakukan sesuatu amalan soleh dengan tujuan, dengan niat supaya ia dilihat oleh makhluk. Dengan niat dan tujuan supaya dia dilihat oleh makhluk lalu mendapat pujian mereka. Itu maksud riya. Kena faham betul-betul. Riya maksudnya melakukan sesuatu amalan dengan tujuan, dengan niat untuk dilihat oleh makhluk. Dengan tujuan apa? Dengan syarat yang kedua ialah untuk mendapat pujian. Itu 2 syarat riya. Buat untuk dilihat, dapat pujian makhluk. Tapi kalau dia buat untuk dipuji makhluk tapi tak lihat, tapi dengan cara dia mencerita apa yang dia buat, itu kita panggil sum'ah. Sum'ah nak orang dengar, kan? Maksudnya orang tak nampak yang tahajud malam tadi, tapi dia cerita dengan bangganya supaya orang puji dia, kata dia ni ahli tahajud. So yang tu kita panggil sum'ah. Tapi dari segi penamaan, dari segi hukum sama. Kerana yang ilah yang memberi kesan pada riya ini adalah mendapat pujian makhluk. Sebab itulah sebahagian ulama takrifkan riya secara mudah, dia kata melakukan ibadah dengan tujuan untuk mendapat pujian makhluk, mendapat ganjaran makhluk. Itu adalah riya, dia nak orang puji. Jadi riya ini dia buat satu ibadah dengan tujuan tersebut. Adapun dia buat ibadah di khalayak ramai,
dengan tujuan supaya orang mencontohi, untuk menggalakkan orang juga beribadat macam dia, maka kita kata itu bukan riak. Itu bukan riak. Kerana riak ini syaratnya mestilah dia buat benda itu kerana nak orang puji dia, lalu mendapat habuan dunia. Nas'alullah al-afiyah. Dan riak terbahagi kepada dua peringkat, dua derajat. Yang pertama kita panggil ar-riya'u fi aslil iman. Riak menunjuk-nunjuk pada asal iman. Dan yang kedua ar-riya'u fi ajza'il iman atau fi kamalil iman. Riak pada bahagian-bahagian iman atau riak pada kesempurnaan iman. Riak yang pertama ini ialah riak akbar, dia panggil riaul akbar, riak besar. Apa dia riak akbar ini? Iaitulah seseorang itu memeluk Islam atau menzahirkan dirinya sebagai Muslim dengan tujuan, dengan niat untuk dia dipanggil sebagai Muslim di dunia ini dan mendapat habuan dunia seperti zakat, seperti harta rampasan, bahagian daripada harta rampasan perang, ataupun supaya dia dipuji, diangkat menjadi tokoh, menjadi pemimpin dan sebagainya, sedangkan dalam hatinya tidak beriman pun. Yang ini kita panggil nifaq, riya al-munafiqin. Riya orang munafiqin di zaman Nabi SAW. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Cerita tentang mereka dalam surah An-Nisa, apabila mereka bangkit untuk salat, mereka salat dalam keadaan sangat malas. Yang tidak ada i'tiqad pun salat itu wajib. Mereka hanya sekadar nak tunjuk kepada orang, tunjuk kepada sahabat-sahabat Nabi, kata mereka ni salat, maka mereka ni Muslim, ahli qiblah. Sedangkan mereka tak ingat Allah langsung dalam salat mereka. Kerana mereka tak beriman pun salat itu adalah wajib, atau mereka tak beriman pun dengan Islam hakikatnya. Datang soalan di sini, dia kata jika berdoa untuk orang bukan Islam dilarang. Ya, kita dilarang berdoa untuk orang bukan Islam dengan makna mendoakan keampunan bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Itu maksud dia, ya. Maksud doa yang dilarang ialah kita mendoakan keampunan dan rahmat bagi orang yang mati dalam keadaan kufur akbar. Adapun mendoakan orang yang kafir yang masih hidup untuk mendapat hidayah, untuk mendapat kebaikan daripada Allah supaya Allah bimbing dia kepada Islam, maka hukumnya mustahab, sunat. Ada sama juga untuk orang Syiah yang sesat ataupun orang Syiah yang kafir. Qadiani pula, Qadiani adalah kafir. Qadiani agama lain, agama kufur. Kita doakan dia, kalau dia masih hidup, kita doakan supaya Allah bagi dia hidayah, bimbingan, maka itu hukumnya harus dan digalakkan. Tetapi kalau dia dah mati atas ajaran Qadiani masalahnya, maka kita tak boleh doakan keampunan lagi lah, sebab dia dah confirm ahli neraka. Kan? Masa dia mati di atas agama selain Islam. Orang Syiah tengok, kalau Syiah tu Syiah yang memang kafir, Syiah Rafidah Isna Asyariyah masalahnya, yang memang menyembah Ali, menyembah berhala, menyembah kubur, menyembah wali-wali dia, mencela Abu Bakar, Umar, Uthman, mengkafirkan para majoriti sahabat, maka yang ni kita kata samalah macam hukum Cina dengan Hindu yang mati atas agama kufur, tak boleh kita doakan keampunan untuk dia. Adapun Syiah yang tidak kafir, yang sesat sahaja, yang masih lagi ahli qiblah, maka kita masih lagi boleh mendoakan keampunan rahmat bagi jenazahnya untuk Allah ampunkan dosanya jikalau dia ada sumbangan atau jasa pada orang Islam dalam perkara tertentu. Kita kata itu masih lagi boleh diterima, macam juga orang yang buat dosa besar yang lain, macam orang mukmin yang buat dosa besar, tidak ada beza di situ.
Adapun yang khatib duk baca doa di hari Jumaat itu ialah bunyinya begini, tetapkanlah kami di atas akidah ahli sunnah wal jamaah dan lindungilah kami dan jauhilah kami daripada ajaran sesat seperti Syiah dan ajaran yang terkeluar daripada Islam seperti Qadiani, dia kata. So bukan kita mendoakan untuk mereka, kita berdoa minta Allah lindung kita daripada jadi macam mereka. Itu kita ni bila kita pergi sembahyang Jumaat dah, kita kena fokus lah, kan? Tak bolehlah kita lalai leka, main handphone, ataupun tidur. Tak bagus, tak boleh. Kita mesti fokus dengar apa yang khatib cakap sebiji-sebiji, supaya tidak jadi fitnah. Dan kita juga sembahyang Jumaat kita itu dapat pahala seperti Allah Ta'ala kehendaki. Adapun kita dahlah masa khutbah Jumaat kita tidur, lepas tu orang cakap lain, kita pergi habaq lagu lain, lepas tu jadi masalah. Pertama, sembahyang Jumaat kita tu dah sembahyang entah apa-apa kita pun tak tahu lah, kan. Lepas tu kita fitnah pula, kan, kata khatib kata macam ni padahal khatib tak kata pun. So itu, dan kalau rasa speaker tu tak apa nak clear dan sebagainya, kita sekarang khutbah Jumaat ada teks PDF, boleh di-download di web Jais masalahnya untuk Negeri Selangor, maka download dan bacalah di situ apa yang dia tulis, kan. Bukannya dengan cara kita buat kesimpulan kita sendiri based on kesilapan pendengaran kita, lepas tu kita buat ayat seolah macam kita ni hebat sangat. Tak boleh lah macam tu, kan. Jadi kita kena orang kata apa, siasat dan selidik. Kalau kita yang salah, kita yang tidur masa khutbah Jumaat, kita kena istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan ulangi lagi. Jumaat yang seterusnya kita azam untuk tidak tidur pada waktu khutbah, dan kita bagi fokus ambil pengajaran daripada khutbah yang disampaikan supaya solat Jumaat kita itu mendapat pahala yang sepatutnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. So harap jelas masalah doa tadi, ya. So kita dah sebutkan tadi yang dilarang, yang maksud tidak boleh mendoakan orang kafir itu ialah mendoakan keampunan dan rahmat bagi orang yang mati di atas kekufuran. Ini tak boleh. Tak boleh. Orang yang dah mati di atas kekufuran. Okey. Kalau dia jahil, orang itu jahil, kita berdoa supaya Allah bagi dia uzur. Bukannya kita doakan rahmat dan keampunan, tapi kita doa supaya Allah bagi dia uzur. Maksudnya orang kafir yang mati dalam kekufuran kerana dia jahil, tidak sampai dakwah, yang belum sampai dakwah, maka kita kata, kita doakan supaya Allah bagilah peluang kepada dia nanti di akhirat untuk dia beriman lagi sekali di mahsyar, untuk dia lulus ujian yang Allah Ta'ala akan bagi di mahsyar nanti. Itu tidak mengapa. Adapun berdoa dengan makna memohon keampunan bagi pihak orang yang mati di atas kekufuran tidak boleh. Tidak boleh, kerana itu adalah dilarang sama sekali. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Jelas dalam ayat Quran Allah Ta'ala kata mereka ni dilaknat. Laknat maknanya al-mub'aduna min rahmatillah. Mereka telah dijauhkan daripada Allah, daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So tak mungkin lagi kita nak minta rahmat Allah untuk mereka setelah jelas mereka mati dalam keadaan kafir tadi. Adapun orang mukmin ahli qiblat, orang Islam yang ada dosa besar, mati dalam keadaan dosa besar tidak bertaubat, ataupun mati dalam keadaan melakukan ajaran-ajaran bid'ah yang tidak terkeluar daripada Islam, maka juga masih boleh kita mendoakan keampunan untuk mereka. Yang tidak boleh ialah yang mati atas agama kufur. Tak kiralah agama kufur itu Qadiani kah atau Nasrani kah atau apa-apa sajalah. So kita kata itu maksudnya. So Qadiani agama kufur, agama baru. Dia bukan lagi ajaran apa kita panggil, ajaran Islam, kan? Dan ajaran ahli bid'ah pula terbahagi kepada bid'ah yang terkeluar daripada Islam dan yang tidak terkeluar daripada Islam. Telah kita bahaskan dengan panjang lebar pada kelas-kelas kita yang khusus. Maka bagi mereka yang baru nak berjinak-jinak dengan
pengajian ilmu ini, ana sarankan supaya lebih tekun dan amanah, untuk dia bukan sekadar tunggu kelas-kelas, lepas tu benda yang dia keliru itu dia mesti go further, dia tak boleh habis kat sini. So apa yang kita jawab di sini, kita jawab secara ringkas kerana kelas ini ada tujuan yang lain. Dan soalan ni datang, kita telah ulaskan masalah ini pada kelas kita yang lain, yang lebih ringkas macam kelas Al-Firaq Al-Islamiyah. So memang tidak ada satu pengajian agama yang boleh cukup dengan kita hadir hanya satu kelas untuk satu subjek sahaja. So setiap ilmu agama ni, dia dari segi konsep pengajarannya telah pun diperincikan bidang-bidangnya, bahagian-bahagiannya. So mau tidak mau kita mesti kena follow the system. Kita tak boleh mendabik dada kata tak apalah aku malas mengaji agama, pasal apa susah dia buat sistem nak kena mengaji macam-macam pula. Dalam ilmu dunia ni kita boleh mengaji macam-macam. Orang yang jadi doktor, berapa banyak subjek yang dia kena study hanya untuk satu bidang, tapi boleh study kan. Ni kenapa untuk ilmu akhirat yang akan menyelamatkan kita daripada neraka Allah dan masukkan kita dalam syurganya, kita malas. Ini sikap yang tak sepatutnya ada pada orang Muslim, orang mukmin yang nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So sebagai panduan, nak kata kita di Yayasan Ta'lim kita dah ada recording kelas-kelas yang banyak. Siri kelas kita menceritakan tentang Firaq Islamiyah, aliran pemikiran Islam di Malaysia. Kita dah bincangkan Qadiani tu macam mana, Syiah tu macam mana, apa hukum dia. So itu perinciannya kena rujuk. Kan? Kena rujuk. Kan? Jadi kalau kita jahil, kita tidak tahu, kita kena belajar. Dan bagus soalan datang bertanya di sini, bagus. Dia telah membantu kita untuk menambahkan kefahaman kita. Dan sebab itulah kita kata jangan segan untuk bertanya dan bersedia untuk menerima impak jawapan daripada soalan kita. Itu tidak mengapa. Tanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, macam mana kamu boleh jadi ulama hebat? Allah kata biqalbin aqul wa lisanin saul, dengan akal yang banyak berfikir dan lidah yang banyak bertanya. So kita kena fikir dan tanya, dan tidak ada masalah untuk bertanya, dan jangan takut untuk tanya, dan jangan segan apabila jawapan itu mungkin datang menyebabkan kita nampak macam bodoh, kita nampak macam soalan kita tu mungkin sebenarnya soalan yang kita rasa macam soalan hebat, tapi rupanya soalan kita tu soalan asas. Dan kawan-kawan kita dalam kelas ni semua dah tahu benda tu. Jangan takut. Sebab itu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu an, siapa yang tak tahan kehinaan mengaji satu saat, dia akan menanggung kehinaan kejahilan sepanjang hayat. Jadi kalau kita termalu, kita tanya soalan, bila soalan dijawab kita rasa termalu sekejap, tak ada apalah, termalu sekejap saja. Dan semua orang dalam hidup ini akan jumpa soalan. Even ustaz yang dah duk mengajak ni pun, kita pun kadang-kadang kita tanya syekh-syekh kita balik, kita dah duduk di Malaysia ni, kadang-kadang rupanya soalan yang kita tanya tu lah dah mengaji dah tapi lupa. Kan? So kena tanya. Kan? Kadang-kadang benda tu mungkin benda asas bagi orang yang dalam bidang lain. Mungkin ada orang tanya saya soalan fiqh yang sebenarnya kalau ditanya kepada ustaz-ustaz kita yang memang menekuni bidang fiqh, soalan tu macam soalan remeh lah pada mereka. Saya mungkin tak ada jawab. Saya bukan bidang saya. Ulang benda tersebut. Dan ada soalan yang ditanya kepada kita dalam soalan-soalan akidah ini, sebenarnya soalan itu di sisi orang akidah remeh. Tapi kalau ditanya kepada ustaz-ustaz yang bidang fiqh pula, bagi mereka soalan tu macam, kena baca kitab dulu ni. So itu normal, itu berlaku. Even dalam kalangan asatizah pun macam itulah, kita ada bidang yang lain-lain. Kan? Mereka yang dah menekuni bidang hadis, mungkin ada benda-benda yang kita rasa muskil, yang kita tak faham, kita rasa macam berat. Tapi di sisi mereka itu benda asas. Benda yang mereka dah main tiap hari benda tu. Kan? So memanglah kalau kita tanya dia soalan macam, kita ni nampak macam bodoh lah pada pandangan mata dia.
Kan? Tapi tak ada masalah. Memang kita jahil pun. Memang kita bodoh pun. Kalau kita tak mengaku kita bodoh, itu namanya jahil murakkab. Jahil ni yang Tuhan cela, yang Tuhan marah, jahil murakkab. Jahil tapi perasaan pandai. Adapun jahil, bodoh tapi rasa bodoh dan mengaku bodoh, Tuhan tak marah. Tuhan tak marah. Sebab jahil, bila kita jahil, kita sedar kita jahil dan kita tahu kita mengaku kita jahil, kita akan tanya dan kita akan menuntut ilmu dan kita akan dapat jawapan dan kita akan dapat bimbingan, insya-Allah taala. Tetapi bila kita jahil, kita berpaling, i'rad. Kita tak ambil peduli. Pasal apa? Takut orang kata aku bodoh. Tak mau nampak bodoh. Maka natijahnya, akibatnya kita akan sesat. Nas'alullah al-afiyah. So tanya. Soalan kena tanya. Kelas kita ni, kalau kita buat di YT, macam-macam soalan datang. So di online pun anda harap soalan pun datang lah. Kan? Jangan letak tanya. Kan? Sebab di online lagi payah. Kalau kelas di YT anda boleh nampak muka seorang-seorang, faham ke tak faham. Kan? Di sini anda tak nampak muka. So, anda tak tahu apa yang anda ajak ni, faham ke tak faham ke tak. Kan? Kita tengok datang soalan, apa beza kufur ingkar kufur. So kita tahu lah, ada dia tak faham apa masalah beza kufur asghar dengan kufur akbar. Mungkin dia keliru sebab dulu bab yang pertama kita bincang dulu, kita sebut syirik akbar, syirik asghar. Tiba-tiba main bab belakang ni kufur akbar, kufur asghar. So apa beza? So kita bagi tahu dia samalah macam yang kita dah belajar dulu, syirik akbar, syirik asghar. Kan? Itu maksud dia. Kan? So kalau tidak ditanya macam mana kita nak? Kan? Macam soalan yang datang baru sekarang ni. Kan? Doa orang Qadin Syiah. Rupanya dia tak faham doa yang dibaca oleh khatib pada hari Jumaat. Kurang jelas. Kita jelaskan. Selepas ni dia dah faham. Bukan itu maksud yang dia dilarang. Kan? Kalau tak tanya, sampai sudah. Apa tak lagi khutbah Jumaat. Walaupun sebenarnya boleh saja. Lepas khutbah itu dia pergi tanya untuk imam kan. Tapi yalah, mungkin payah orang ramai dan sebagainya. Dan keadaan COVID pula. Lepas sembahyang Jumaat kena balik terus. So tanya kat sini. Tak ada masalah. Kita jawab. Kita pun pergi sembahyang Jumaat di Masjid Selangor juga. Kan? Kita pun tak ada masalah. Kita pun dengar khutbah yang sama dan kita juga faham. Dan isunya jelas, isunya. Dan memang banyak orang keliru. Masalah tak boleh doa kepada orang kafir ini. Kan? Habis tu jiran saya, takkan saya tak boleh doa dekat dia untuk rahmat. Kita kata doa, kena doa. Jiran awak, orang Cina, orang Hindu, orang apa pun, tak kira lah apa ajaran yang sesat. Asy'ariyah, Maturidiyah, kena doa. Minta doa supaya Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia. Mereka ni bukannya tak ada hidayah. Hidayah dari segi hidayah irsyad dah sampai. Tinggal hidayah taufik. Dari segi hujah dah sampai. Kan? Tapi dari segi hidayah taufik ni kita tak boleh bagi. Dia hanya hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kan? Baik, balik pada cerita kita tadi berkenaan dengan riak. Riak terbahagi kepada dua, kita kata tadi. Riak pada asal iman, iaitulah riak orang yang berpura-pura masuk Islam. Dia menunjukkan diri dia Muslim, tapi hakikatnya, batinnya dia tidak Islam. Dia masih lagi berakidah dengan akidah kufur. Na'udzubillah min zalik. Seperti golongan munafiqin. So yang ini hukumnya adalah syirkun akbar. Syirkun akbar. Sebab itulah orang munafiqin, riak mereka riak yang kufur akbar. Nas'alullah al-afiyah. Adapun riak yang jenis kedua, dia panggil riak asghar, riak kecil, ataupun yasir riak, riak yang sedikit, atau riak pada kesempurnaan iman. Yang ini riak yang selalu difahami yang disebut sebagai syirik asghar. Iaitulah orang Islam yang memang Islam, orang mukmin yang memang beriman, dia melakukan amal soleh, amal wajib secara dasarnya. Pasal apa dia buat benda itu? Memang kerana Allah Ta'ala, memang kerana dia Muslim. Tetapi dicemari, dicampuri perasaan itu dengan tujuan keduniaan. So, satu orang Muslim solat, tentulah sama ada dia sedar atau dia tak sedar, asal kenapa dia solat. Kalau kita tanya, pasal dia kata solat wajib. Memang dia iktikad solat wajib. Memang dia beriktikad dalam hati dia sejak
dia lahir, sejak dia diajak oleh mak ayah dia bahawa salat itu wajib, memang dia beriktikad dengan sepenuh jiwanya salat itu wajib. Maka dia salat. Dia pergi salat berjemaah. Salat jemaah itu fardu kifayah, untuk dia tunaikan. Itu memang secara asasnya begitu. Tapi mungkin di tengah-tengah perjalanan ibadat itu, ketika dia sedang beribadat atau dalam kerangka dia nak beribadat itu, dia datang niat lain. Selain daripada dia salat kerana salat ni wajib, nak dapat pahala daripada Allah Ta'ala, dia nak orang puji dia sebagai orang salat. Nak tunjuk dekat bakal mak mentua kata dia ni orang yang rajin salat, jadi mak mentua tu puji, maka dia pun diterima sebagai menantu. Masalahnya kan? Sembahyang jemaah, pergi masjid setiap minggu, setiap hari, setiap waktu salat. Pasal apa? Pasal dengan harapan nanti kalau datang pemilihan AJK masjid, dia akan terpilih jadi pengurusi masjid atau AJK masjid dan sebagainya. So ini kita kata niat tersembunyi, memang sangat tersembunyi. Sebab itulah kata Ibn Abbas, syirik itu tersembunyi. Akhfa min dabibin namlis sauda ala sakhratin samma fi lailatin zalma. Lebih tersembunyi daripada bunyi tapak kaki semut hitam di atas batu yang hitam legam di malam yang gelap gelita. Lebih tersembunyi. Jadi sebab itulah Nabi SAW sebut, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya. Perkara yang paling aku takut dengar kepada kamu, siapa kamu? Ahli ibadat. Ialah syirik kecil. Maka ditanya tentang syirik kecil, maka Nabi jawab ialah riya. Ini adalah syirik yang ditakuti terkena kepada ahli ibadat. Terkena pada ahli ibadat. Nas'alullah al-afiyah. Kerana dari segi zahirnya dia tauhid. Memang dia salat macam orang Islam salat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang asal dia salat kerana dia yakin solat itu wajib. Asal dia puasa Ramadan kerana dia yakin puasa Ramadan itu wajib. Asal dia bayar zakat, memang dia yakin bayar zakat itu wajib. Tetapi di tengah-tengah dia melaksanakan ibadat itu, syaitan laknatullahi alaih mewaswaskan kepada kita tujuan-tujuan yang lain. Kan? Asalnya kita nak salat tadi nak baca qul huwallah jadi imam. Kan? Tiba-tiba syaitan kata, takkanlah kau nak baca qul huwallah. Engkau kan hafiz. Baca dah surah panjang sikit, dia dengar hang semayang baca surah panjang, dia lantik jadi imam tetap. Kan? Maknanya benda tu datang di tengah-tengah ibadat kadang-kadang. Kan? Kadang-kadang. Asalnya nak bagi sedekah dah tarik dah keluar duit RM1. Kan? Keluar duit RM1. Lepas tu syaitan kata, nampak tak mereka duk tengok hang tu. Tengok orang sebelah tu. Duk tengok hang nak boleh di rumah. Hang ke orang kaya dalam kampung ni. Takkan bagi duit RM1 je. Tukarlah. Bubuh. RM10, RM50. Kan? Jadi syaitan bisik. Dalam situasi ni kita kata apa? Dia tukar RM50 tapi tukar juga niat tu kerana Allah Ta'ala. Jangan disebabkan setan bisik suruh RM50 bagi kita tak boleh. Tak, bubuh. Tapi lawan bisikkan setan. Tak, saya setan, aku bubuh RM50 tapi bukan kerana hang, kerana Allah Ta'ala. Aku nak Allah Ta'ala ganjaran. Itu. Sebab tu benda tu payah. Benda tu dalam hati, dalaman. Sebab tu riak ni kita tak boleh tahu orang tu riak ke tak. Kita hukum zahir. Zahir dia nampak bagus. Zahir dia nampak baik. Kan? Dia banyak zakat, buat cek besar-besar. Zahirnya tak salah. Zahirnya baik. Pasal nak jadi contoh toladan. Tapi yang hanya tahu dia riak atau tidak, Allah Azza wa Jalla dalam hati dia. Allah yang tahu. Allah yang mengetahui isi hati manusia. Ini kita kata riak ni payah. Kan? Dari segi kedudukan. Ada soalan di sini dia kata, bolehkah mohon keampunan bagi ibu yang masih bersama mengikuti jalan sesat tadi fatwakan saya itu ajaran ilmu syahadah Syekh Ismail Kasim atau Taufiq. Ibu yang kalau dia masih hidup macam kita sebut tadi, kita boleh doakan. Dan kalau orang itu masih hidup, bila kita doa ya Allah ampunkan dia, maksud ampun di sini ialah dengan Allah Ta'ala bagi hidayah lah. Itu maksud ampun. Faham tak? Orang yang buat dosa, dia masih hidup. Dan dia masih hidup buat dosa tu.
kita doa kat dia, ya Allah ampunkanlah dia. Ampunkanlah dosa-dosanya. Berikanlah dia taubat. Apa makna kita minta ampun untuk dia? Yang ni kita nak Allah Ta'ala bagi dia taufik, dia tinggalkan dosa tersebut dan bertaubat. Itu maksud. Bukan maksud dia kita nak Allah Ta'ala kekalkan dia buat dosa, tapi dosa tu kira cancel. Tak, bukan macam itu maksud dia. Faham tak? So tidak ada percanggahan antara doa minta ampun dengan doa bagi taufik dia. Sama saja. Sebab itu Nabi doakan kepada orang musyrikin Mekah masa perang Uhud kan, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunkan, maafkan kaumku, mereka tak tidak tahu. Ampun di sini sama ada dengan makna Nabi minta hidayah, atau ampun di sini dengan makna jangan azab segera di dunia. Itu satu ihtimal yang lebih kuat lah. Tapi di antara ihtimal juga ialah ampun dengan makna engkau bagilah hidayah kepada mereka. Ini maknanya bila kita doa minta ampun kepada orang yang masih hidup, maknanya adalah kita minta Allah buka pintu hati dia untuk bertaubat, untuk Allah hapuskan dosa-dosa dia, untuk dia buat satu amalan yang boleh menghapuskan dosa itu. Makna bukan makna kita minta ampun kepada dia dengan makna tak apalah dia terus atas kesihatan ni, tapi di akhirat esok Allah ampunkan dosa dia, hapuskan saja. Itu kalau dia dah mati. Kalau orang yang dah mati, kita doakan keampunan untuk dia, itu dengan makna dosa dia dah buat, tak boleh patah balik, tak ada U-turn. Yang tinggal ialah supaya Allah Ta'ala padam rekod dia. Yang ini, sebab itulah bila orang dah mati atas ajaran yang terkeluar daripada Islam, kita tak boleh minta ampun lagi untuk dia. Pasal dia telah buat kesalahan tersebut, dia tak boleh patah balik. Dan dosa syirik dan kufur tidak boleh dipadamkan rekodnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun ajaran ilmu syahadah Syekh Ismail Qasim ni, anda tak tahu sejauh mana kesesatannya. Cuma kita difatwakan dia sesat. Adakah dia sesat sampai ke tahap syirik akbar ataupun tidak? Tapi yang anda baca lah serba sedikit tentang ajaran dia ni ialah dia ada penyelewengan dari sudut makna syahadah dan amalan-amalan tarikat. So kena pastikan jikalau amalan tarikat ini mempunyai unsur syirik akbar, seperti ada i'tiqad wahdatul wujud, Tuhan dan makhluk itu sama dan sebagainya. Tapi sekadar yang anda baca sebelum ni tak nampak lagi lah ajaran ni ada nak bawa ke situ. Tapi kebiasaannya ajaran sufi ni lama kelamaan dia akan bawa ke situ. Cuma sama ada dia declare atau tak declare saja. So itu kita kena hati-hatilah. So kita kata as long as ajaran itu sesat tapi tidak mencapai ke tahap kufur akbar atau syirik akbar, kita kata ibu itu masih lagi muslimah, tetapi dia sesat. Kita kena teruskan nasihat dia dan berdoa supaya Allah bimbing dia kembali kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau dah sampai ke tahap syirik akbar, i'tiqad wahdatul wujud dan sebagainya, maka itulah ibu itu telah pun dianggap musyrik, bukan lagi muslimah, dan kita kena muamalah dengan dia macam orang musyrikah. Tapi masih lagi kita boleh berdoa selagi mana dia hidup. Kita berdoa supaya Allah bagi hidayah dan bimbing dia kepada jalan ahli sunnah wal jamaah. Tayyib. So kita balik kepada persoalan kita tentang riak ini. Apakah hukum riak? Hukumnya haram. Adakah dia syirik? Ya, riak adalah syirik. Dengan nas hadis-hadis Nabi SAW, riak adalah syirik. Dan dia adalah amalan orang musyrikin. Cuma syiriknya berbeza. Riak yang jenis pertama kita kata tadi, riak pada asal iman, hukumnya adalah syirkun akbar. Adapun riak yang jenis kedua, hukumnya adalah syirkun asghar, syirik kecil. So riak itu ada dua kondisi. Satu syirik akbar, satu syirik asghar. Sebab itulah kita jangan kata riak ni hanya syirik asghar saja, ada. Dan kaedah pun kita dah beritahu banyak kali. Kaedah dia adalah setiap benda yang syirik asghar, kufur asghar, dia berpotensi untuk berubah menjadi syirik akbar, kufur akbar, dengan perubahan i'tiqad atau keadaan pelaku perbuatan tersebut. So apa sahaja benda yang syarak hukum sebagai syirik akbar, syirik asghar, kufur asghar, dia boleh berubah menjadi kufur akbar dan syirik akbar mengikut keadaan pelaku dan i'tiqad dia.
wajib. Jadi ini adalah mukaddimah permulaan dengan apa nama babur riya. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung perbincangannya pada minggu hadapan. Setelah kita minggu hadapan juga masanya masih lagi online insyaAllah. Kita akan sambung lagi perbahasan tentang hukum riya dan juga dalil-dalil yang dibawa oleh musannif rahimahullah ta'ala satu persatu berkenaan dengan masalah riya ini. Ana minta kita berhenti setakat ni dulu insyaAllah. Kalau ada soalan, kita bagi lagi beberapa minit untuk soalan. Kita berhenti awal sikit lah. Sebab biasalah kelas seorang-seorang ni dia jadi macam tak apa nak pergi. Tapi insyaAllah kelas online juga bagus, baik. Dan kita kata tapi kelas online ni tentulah dia punya sistem dia kurang sama, tidaklah sama sebiji macam sistem kelas di alam realiti ya. Mestilah ada orang kata apa perbezaan sedikit dengan kelas di alam realiti. Baik. Jika tidak ada soalan, anda tamatkan kelas untuk pagi ini setakat ini dulu insya-Allah. قلت لكم ما سمعتم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.